Alright, okay, sorry sangat-sangat. Tadi memang terputus, dia terkeluar sendiri. Okay, saya pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba ada device orang lain pula kat sini. Janganlah spam. Okay, jangan spam. Alright. So, okay, kita sambung. So, saya nak korang fokus balik. Alright. So, first kali, kita tengok dekat sini. Okay, kita ulang balik. So, sini adalah support. Okay, support. So, macam mana nak tahu support ni valid ke tak? Kita tengok dekat sini. So, dia dah reject 150 pips. Okay, kita tengok tadi. Dia reject 150. Okay, 150 pips dekat sini. And then, bila price datang balik dekat sini, so maksudnya support ni valid lah. Okay, so kita boleh buy. So, sama juga dekat sini. Bila kita sell, dia pun reject 150 pip. Okay, dia sebenarnya support yang valid ni dia akan reject lebih 15 pip. Okay, 40 pip, 50 pip pun dah valid. Alright. So kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok dekat sini. Yang mana dia reject. Okay, bila price reject, okay, so sini kita boleh sell. Nampak tak? Okay, bila price naik dekat sini kita boleh sell. Macam mana kita nak sell? So kita boleh precisekan di H4. So bila kita dah buka daily, baru kita buka H4 pula. Okay, buka H4 and then kita cari resistance untuk kita sell. Okay, nampak dekat sini. Okay, so ni adalah resistance H4. Ni resistance. Dalam shadow ni sebenarnya ada teknik rahsia Tok Mat. Okay, so dekat sini lah nanti kita nak cari macam mana kita nak sell. Alright, faham Okay, so tengok lagi contoh. So dekat sini contoh. So gold kalau kita tengok secara trendnya dia dah break. Betul tak? Ni resistance, trend line, dia dah break kita punya trend line and then dia dah pull back. Okay, nampak tak? Dia breakout. Sini ada breakout. Dia dah pull back. So dekat sini kita boleh entry juga. And then bila dekat sini pun dia ada resistance. Ini still ada resistance yang dia kena respect dulu. Okay. Ingat dia macam ni. Dia macam ni. Sini ada resistance. Okay. Sini previous resistance. So resistance sini dia dah break. Betul tak? Sekejap, semula Okay. Sini ada resistance, sini ada resistance. Resistance sini candle bullish ni dah break. So bila dia dah break, okay, then kenapa dekat sini dia stop? Kenapa dia stop? Sebab ni ada resistance. And then dia pun perlu pull back. Nampak tak? Pull back. So dekat sini kita boleh entry buy. Untuk long directionnya lah. Okay. Direction yang besarnya buy. Okay. So dekat sini dia naik. Tapi dalam masa ni kita pun boleh sell di sini ada satu breakout juga. Kalau kita tengok sini ada breakout dan ada satu zone. Okay. Ni contoh tengok. Okay. Yang ni yang dia reject awal-awal ni. Okay, yang dia reject dekat sini. Kat sini kan kita dah boleh sell. Ni yang ada signal tu, sell. Okay, 90 pips tu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab di sini dia ambil zone ni lah. Okay, dia ambil zone dekat sini. Dekat sini ada apa? Ada apa dekat sini? Dekat sini ada
bearish engulfing. Okay. Alright. Dekat sini ada bearish engulfing. So jadikan ni adalah satu zone. Okay, sebab ni di resistant. Okay, dia di resistant. Okay, so kita boleh sell kat sini. Alright. So sekarang ni tengah momentum kan. So kita tengoklah sama ada gold ni dia break tak? Dia break tak? Zone ni. Engulf ni. Okay, dia break tak? Selagi tak break maksudnya valid lah. Okay. Faham eh? So itu bila cerita tentang SNR. Ni pun sama juga. Last SNR. Ni pun dia dalam keadaan naik and then dia break resistance. Nampak tak? Sini pun dia dah break resistance. Dia break and then dia pull back. Dia pull back kat mana? Dia pull back dekat support. Okay, sekejap saya bagi korang nampak. Okay. Kat sini. Alright. Okay, kita tengok. So sini, kalau korang tengok, sini dia dah kira breakout lah. Okay, sebab body candle ni dia dah close atas pada previous resistance. Okay, dia dah close atas daripada previous resistance. So dekat sini dia dah break, dia masuk balik dekat support. Betul tak? Dia ambil support. Kalau kita tengok di lower time frame, okay, tengok ni ni one. Tengok di M50. Okay. So dekat sini kita nampak ada engulfing. So engulfing ni penting tak? Okay. Engulfing ni pun penting juga untuk kita entry. So dia pun dah break kat sini, dia turun balik, dia cari zone engulf. And then baru dia sambung naik. Okay. Ini pun kalau kita tengok dekat sini, ini pun ada engulfing. Sekejap lagi kita nak masuk tajuk engulfing. Okay. Faham ke? So far faham tak? Nampak tak? Alright. Okay, dah settle SNR. Kita teruskan. Baru SNR. Okay, sejam dah baru settle SNR. So sekarang ni kita nak masuk engulf dan engulf fail. Okay. Mandangkan engulf kita dah belajar last week. So saya nak ringkaskan lah. So kita nak fokus engulf fail. Okay. First kali saya recap balik. Okay, mungkin ada yang first time. Okay, mungkin ada yang first time. So saya nak recap balik. Apa tu engulf? Dan macam mana nak entry engulf? Alright. Macam mana nak screen jadi gelap? So korang nampak tak screen ni? Nampak Alright. So engulf. Engulf ni, apa maksud engulf? Engulf ni adalah menelan dan memuntahkan. Alright. Maksudnya menelan dan memuntahkan. Okay, sebagai contoh, kita ada kalau engulf ni mesti korang tahu kan, kita ada dua. Kita ada bullish, kita ada bearish. Okay. Saya nak korang fokus kelas kita dulu. Jangan tengok chart dulu. Okay. Fokus dulu kelas kita malam ni. Sebab nanti kalau korang tengok chart, nanti korang nak entry, sampaikan kelas ni pun korang tak fokus. So saya nak minta sangat korang fokus kelas untuk malam ni dulu. Okay, sekejap lagi kita tengok apa yang jadi kat chat. Alright, boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita fokus dulu kelas? Alright, okay, thank you semua. So kita tengok engulf kita ada dua. First kita ada bullish engulf and then kita ada
bearish. Alright. So bullish engulf ni macam mana? Bullish engulf ni kita tengok bullish engulf. Kalau kita kata bullish engulf, candle yang bullish lah kan, bullish lah mesti di depan. Saya tak nak kata candle biru sebab chart korang ni ada yang buat hijau lah, purple lah kan. So candle bullish, senang cerita candle yang menaik. Candle yang menaik ni mesti di depan. So dia adalah bullish engulf sebab dia dah menelan candle sebelah. Okay, itu yang pertama. Dan kita tengok pula bearish engulf. So bearish engulf okay. Bearish engulf pula candle yang di depannya adalah candle bearish atau candle yang menurun. Okay. Dan dia mesti menelan candle di sebelah. So menelan tu dari segi apa? Kita tengok shadow dia telan, body dia telan, body telan, shadow telan. Ini pun shadownya telan, body telan, body telan, shadow pun dia telan. Alright. So cara kita nak guna engulf ni adalah contoh kita ada satu zone. Dan di sini ada engulf. Ni kita buat bullish engulf. Cara nak gunanya adalah kita mark zone engulf. Okay. So bila price keluar pada zone engulf, price ni dia akan datang balik ataupun kita kata pull back lah. Dia akan pull back di zone engulf. Ni biasanya SNR lah. Ni SNR. Kalau nak lagi clear, ni SNR. Price dah break, price dah breakout. So waktu price pull back ni biasanya kat mana ada engulf? Dekat sini. Sini first left. Okay. So dekat sini. First left. Biasanya ada engulf. Inilah yang kita nak cari. So barulah kita boleh tahu sama ada kita nak entry kat sini ke. Okay, dekat sini ke. Alright, faham Tak semestinya dekat breakout, dia boleh jadi dekat support. Dia boleh jadi dekat support sini. Sini pun boleh jadi ada engulf. Macam ni lah. Okay, macam ni tadi. Macam ni, nampak tak? Kan dia punya engulf ni dekat support. Kalau kita tengok H1, nampak tak? Kan kat support engulf dan kat sini pun mana tadi? Buka yang 15. Okay, sini pun ada engulf juga. Nampak dia ambil. Dan mana lagi? Mana lagi? Kita cari engulf. Okay, sini pun engulf juga. Nampak tak? Dia akan back to engulf. Faham So bila price ni pull back, okay, dia dah masuk dalam zone engulf, kita entry lah. Entry. And then price pun pergi. So inilah maksudnya memuntahkan dekat sini. Memuntahkan. Okay, dia dah menelan. Okay. First kali dia dah telan. And then dia muntah balik keluar. Okay, itu maksudnya engulf. So ini untuk engulf bullish. Engulf bullish kita cari buy. Okay, faham So bearish pula. Okay, engulf bearish pula adalah okay. So engulf bearish pula sama juga konsep dia. Price keluar pada zone engulf and then price masuk balik dekat sini pull back lah. So dekat sini kita akan entry. So kalau dalam SNR ni dia akan nampak macam ni. Sideways, breakout. Bila price ni breakout, okay, price nak datang balik. So dekat mana kita nak entry? Dekat mana?
Dekat mana kita nak entry? Biasanya engulf dia akan ada di sekitar sini lah. Okay, inilah yang kita nak. Carilah engulf dekat sini. Ada tak? Engulf. So kalau engulf ada kat sini, sinilah mark zone untuk kita. Kita sell. Bila price datang balik, kita pun entry. Faham tak so far? Boleh faham tak? Macam mana cara kita nak guna engulf? Faham Dekat mana kita nak cari engulf? Alright. Okay, thank you semua yang yang respon lah. Okay, saya harap korang lagi faham nanti. Alright, so kita tengok pula macam mana engulf fail. Tadi kita belajar engulf. So sekarang ni kenapa engulf tu fail? So kita tengok. First kali saya tunjuk satu contoh dulu. Jadi kita tengok chart. Alright. Ni saya buat bullish engulf. So engulf fail ni maksudnya apa? Maksudnya engulf fail. Engulf fail ni dia still menelan. Maksud engulf tu adalah menelan. Tapi dia gagal memuntahkan. Dia fail lah. Dia gagal. Alright. So contohnya kita boleh tengok dekat sini. Okay. So first kali should be. Ni should be. Should be engulf ni. Should be engulf ni dia keluar, kita apa? Kita dia masuk balik, kita buy. Betul tak? Ini should be sepatutnya. Tapi apa yang berlaku di sebaliknya adalah engulf ni dia keluar and then tiba-tiba dia break. Dia break kita punya zone support. Okay, bila dia break kita punya zone support, okay, kita jadikan ini untuk zone sell. Untuk kita sell lah. Okay, so kita jadikan zone engulf pada asalnya engulf untuk buy ataupun bullish engulf. Now kita jadikan dia sell zone sebab dia dah break kita punya support. Boleh faham ke? Boleh tak? Boleh faham tak? Kalau tak kita buy. Tapi sekarang ni dah jadi sell sebab dia dah break zone engulf kita. Maksudnya engulf ni fail. Okay. So kita tengok pula satu lagi untuk engulf bearish. Sekejap lagi saya tunjuk contoh dekat korang. Okay, ini ada dekat gold. Okay, ini ada berlaku dekat gold. Okay, sepatutnya price turun, naik, kemudian dia turun. Sepatutnya begini. Tetapi price ni dia turun, dia naik. Dia pecahkan kita punya resistance zone. So kita jadikan zone ni untuk kita buy. Faham tak? Engulf ni boleh jadi dua candlestick. Okay, tak semestinya satu candlestick. Faham? Okay, jom kita tengok contoh dekat chart. Okay, sekejap dekat sini ada satu. Gold Okay, so first kali saya nak tanya, ini adalah engulf apa? Cuba komen kat chat. Engulf bearish, kan? Engulf bearish sepatutnya macam mana? Sepatutnya. Okay. Sepatutnya engulf bearish. Okay. Price keluar, okay, dia menelan. Menelan tu mesti. Menelan tu wajib. Sebab menelan tu adalah sifat engulf. Bila price menelan, should be bila dia naik, dia akan turun balik lah. Kita akan sell. Betul? Should be. Tetapi apa yang jadi dekat sebelah ni, dia buat apa sini?
dia buat apa? Price satu batang candle ni dia break kita punya zone engulf. So ini dah jadi zone engulf fail. Engulf fail untuk kita entry buy. So itu sebab nampak sini. Sini pun kita dah boleh entry dah. Dia dah break, dia pull back in the zone and then kita buy. Dah dapat berapa pip? 260 pip. Sekali lagi dia turun. Kenapa dia turun? Okay, kenapa dia turun? Sebab di sini ada satu resistance. Nampak tak? Dia ada resistance. Sebab tu dia turun. Okay. Sebab resistance adalah halangan. Okay, halangan yang dia perlu akui dan dia perlu respect. So bila dia turun, dia still in the zone. Betul tak? Dia still in the zone. Okay, so kita boleh entry lagi. Okay, boleh entry lagi. So sekarang ni korang faham tak? Jelas tak? Makin nampak tak apa yang kita belajar tadi? Jelas. Okay, faham ke perlu saya ulang balik? Perlu tak saya ulang balik? Ulang, okay. Saya ulang sebab ada yang tak faham lagi. So, saya tak ulang lah. Okay, so first kali adalah korang kena faham, kita ada SNR untuk kita entry. Okay, kita ada SNR. Should be SNR. First kali kita nak cari apa? Bukan kita cari engulf, kita cari SNR dulu. Okay, kita nak sell, kita nak buy, kita kena cari SNR dulu. Okay, engulf tu side dia. Alright, faham So first kali contoh saya mula di sini. Okay. Alright. So saya nak bagi tahu sebab penurunan dekat sini dulu. Okay, kenapa? Kenapa price boleh turun dekat sini? So kita tengok first left. Okay, always look at the first left. So first left ni apa yang ada? First left ni dia dah buat breakout. Kalau kita belajar tadi, kita ada price naik, turun, naik, sideways, dia turun, dia naik, kemudian dia turun. Di sini ada satu breakout V. Betul tak? Ini breakout. Breakout sell. So bila breakout sell, kita mark zone ni, bila price datang balik, kita akan sell. Betul? So sini kita dapat sell. Itu yang pertama. Okay. Fahmi, bagus. Okay. Step dia SNR, baru engulf. Alright. So ni step yang pertama, kenapa kita dapat sell. And then, sell ni dia turun berapa pips? Okay. Berapa pips ni dia turun? Wish, banyak 600 pip. 600 pip. Sebab apa? Yelah, sini kan dia sideways yang besar. Okay, ingat momentum, sideways, momentum. So dia pull back balik dekat tempat sideways yang besar tu, of course dia akan turun pun banyak. Okay. Then kita tengok pula sebelah ni. So kita pun ini ada satu resistance. Kita pun mark. Okay, kita pun mark. Kita pun mark dekat sini yang mana kita expect nak sell lah. Betul tak? Should be kalau price masuk sini kita nak sell. Okay, kalau saya pun saya nak sell dekat sini sebab kita ada resistance and then kita ada bearish engulf lah. Oh, memang apa combination terbaik lah. Tapi tiba-tiba price pecah. Ini kita tak boleh expect. Okay? Ini kita tak boleh expect lah sebab market bukan kita control. Kita kena terima lah, betul tak? So, bila price dah break kita punya resistance ataupun kita punya engulf, bearish engulf, kita jadikan zone ni sebagai zone engulf fail. Kenapa kita kata fail? Sebab bearish engulf sepatutnya ataupun sifatnya dia keluar, dia masuk balik, dia perlu turun sepatutnya. Okay. Tapi ini fail. Bila fail, dia pecah. Dia pecah kita punya zone. Ni SNR lah. Dia pecah kita punya SNR. Kemudian kita jadikan zone yang sama untuk kita entry buy. Counter balik. Faham
So sini kita boleh buy. Okay, and then sini sebab apa dia turun? Tengok, look to the left. Look to the left. Apa ada kat left? Leftnya ada resistance. Okay, leftnya ada resistance. So dia turun. Turun sekali lagi, kita boleh buy lagi. Okay, zone ni masih valid. Okay, masih valid. Alright. And then, sebab itulah kita boleh buy. Sebab dia engulf fail. Okay. Mana satu engulf? Okay. Ini engulf. Ini engulf. Ni. Ni bearish. Dia menelan candle sebelah ni. Okay. Walaupun ada shadow ni lebih, still kita anggap ini adalah engulf. Dan sini pun ada satu lagi. Kalau nak nampak lagi, kita ada engulf juga kat sini. Ada dua sebenarnya. Okay. Ikutlah korang nak ambil yang mana. Sini pun boleh ambil. Ada dua engulf bearish kat sini. Okay. Sini korang boleh ambil juga untuk zone. Okay. Alright. Sini dia ambil sini. Dia break, dia ambil engulf sini. Sekali lagi dia break, dia collect engulf bawah. Okay. Faham Boleh faham Alright. Okay, so sekarang ni engulf fail pun kita cari lagi contoh engulf fail. Tengok. Jom kita cari engulf fail lagi. Kita banyakkan contoh. Okay. Sini pun ada engulf fail. Sama lah macam tadi. Ini sepatutnya bearish. Bearish engulf. Okay. Ini sepatutnya bearish engulf. Bearish engulf sepatutnya dia naik, kemudian dia kena turun balik. Betul tak? Dia resistance sini dia naik, kemudian dia turun balik. Kalau korang perasan, engulf fail ni, dia akan break dengan momentum tau. Macam tadi. Mana. Okay. Macam tadi, kat sini. Okay, kita ambil kat sini lah. Okay. Dia break pun dengan momentum juga. Okay. Dia break pun dengan momentum. Nampak tak? Candle ni break dengan momentum. So dekat sini pun dia break dengan momentum lah ni. Lepas tu dia pull back balik zone yang sama, kita sell. Okay. So kita tengok lagi contoh. Tengok. Okay, sini. Sini. Alright. Okay. So kita tengok. Dekat sini pun engulf fail juga. So kenapa fail? Okay, kenapa fail? So kita tengoklah. Should be dekat sini kita akan tunggu untuk sell, betul tak? Kita tunggu untuk sell. Okay. Should be kita akan tunggu untuk sell. Kau nampak tak engulf ni mana? Ni engulf ni. Ni engulf. Okay, ni. So ni engulfnya.
Okay, untuk engulfnya. So should be kita akan tunggu untuk sell. Okay, dia naik, kita sell. Tapi apa yang dia buat? Price ni break. Nampak tak dia break sekali, break pun dengan momentum candle. Nampak tak? Dia break dengan momentum candle. So kita mark lah zone ni sebagai zone engulf fail. Okay, nampak? Bila price datang balik, dia terus naik. Okay, kita boleh terus buy lah. Okay, ada lagi tak contoh engulf? Sekejap kita cari. Kita cari lagi satu contoh ke. Okay. Alright, kita cari lagi contoh. Sekejap, kita cari berawal. Kalau ada lagi kita buatlah. So saya nak korang pun sama-sama cari juga. Engulf ni boleh diguna pakai di time frame berapa yang sesuai. Okay, biasanya kalau kita nak engulf ni lagi strong, H4 lah, H4 the best lah. Okay, H1 pun boleh, M15 pun boleh, tak ada masalah. Tapi lagi besar time frame, lagi strong lah engulf tu. Okay, so sekejap kita cari lagi. Cari lagi contoh. Ini saya jumpa engulf. Ni engulf engulf biasa. Nampak tak? Dekat sini pun sebenarnya kita boleh jadikan zone engulf ni untuk kita entry balik. So nampak tak? Sini first dia reject, then dia break. Okay, dia break, kita jadikan zone yang sama. Okay, untuk kita entry balik. So sekejap kita cari lagi. Ni engulf fail Okay, ini pun kita boleh katakan engulf. Okay, dua candle menelan satu candle. Okay, dua candle bullish menelan satu candle bearish. Alright, ni engulf Ni saya sambil-sambil saya cari engulf fail, saya tunjuk dekat korang contoh engulf. Okay, so biasalah dia keluar, dia masuk, kita entry. Mapping mesti time frame besar dulu. Alright. So kita cari lagi. Macam ni. Macam ni pun dia dah break kan. Ni engulf fail lah ni. Nampak tak? Ni dia break atas, kita jadikan zone ni untuk kita entry. And then dia buat satu engulf lagi. Kita mark lagi zone engulf ni. Dapat lagi entry kat sini. Okay. Okay. Then dia kita. Okay. Alright. So saya rasa itu saja untuk malam ni contoh engulf. So next week kita akan go deep lagi lah. Alright, sebab kita ada lagi dua topik lagi ni. Alright. So next week kita akan go through lagi deep. Okay. So okay, before saya masuk martingale layer, okay, saya nak tunjuk dekat korang combination SNR dengan engulf. Okay. Nanti kita next week kita cari lagi engulf. Alright. Zone engulf jadikan entry zone, betul. Zone engulf kita jadikan sebagai entry zone. Okay. So sekarang ni kita nak mark SNR guna engulf. So maksudnya sekarang ni kita tengok kat sini
kita guna H1. Okay, kita guna H1. H4 boleh guna juga. Tak ada masalah. Tapi ini saya tunjuk contoh di H1. Okay. First kali kita cari engulf lah. Okay, ni yang tadi. Kan? Ni ada engulf. Ni pun ada engulf. Biasanya engulf ni dia ada dekat support atau resistance. Kita boleh ambil point tu sebagai untuk kita. Nanti yang ni jap. Sini ada engulf juga ni. Okay, jap. Apa lagi? So korang kalau korang banyak kali korang tengok, lama-lama korang akan nampak. Ni engulf. Dia price ni dia akan reject dekat area engulf. Engulf ni macam magnet lah. Dia menarik price kat situ. Okay, so kita tengok lagi. Mana lagi engulf? Kat sini pun ada engulf. So, cara kita nak mark SNR, okay, contoh kalau kita nak marking SNR untuk kita entry. Okay, kalau untuk kita entry. First kali adalah saya tunjuk contoh. Okay, contoh dekat sini lah. Contoh dekat sini. Okay, kita nampak ni ada SNR. Okay, ada SNR. Dan support ni dah di break. Betul tak? So dia kemungkinan dia akan jadi apa? Dia akan jadi SBR lah, support become resistant di sebelah ni. Maksudnya kalau price datang balik, kita expect dia akan junam. Dia akan turun balik. Ataupun dia akan react dekat support yang dah break tu. So sekarang ni kita dah mark first. Dan kita nak perincikan lagi apa ada dekat support ni. Kan apa yang ada dekat support ni. So kita marking lah dekat sini. Biasanya engulf ni kita boleh cari juga di lower time frame. Okay. Kita boleh buka M15. Okay. Kita boleh buka juga sampai M1 pun boleh. Tak ada masalah. Kalau sampailah kalau sampai. So dekat sini kita zoom sikit. Alright, sini ada tak engulf? Kita cari kat sini. Okay, ini bukan tak jelas sangat, tak clear sangat. Okay, jom kita buat semula. Saya cari contoh yang senang tengok sikit. Tak nampak lah engulf dia. Cari contoh lain. Kita delete dulu. Alright. Okay, jadi saya jawab soalan. Ada banyak ni soalan. Kita go through dulu. Saya nak mark SNR dulu. Guna engulf. Okay, contoh. Kita ambil yang latest lah. Latest. Support. H4. Okay, inilah contoh. Okay, ni saya ambil contoh sini. Okay. Ni contoh engulf. So caranya kita nak entry kan. Cara kita nak entry kat engulf. So sini kita boleh mark lah. Ni kita anggap price dekat sini tak jadi lagi. Price dekat sini tak jadi lagi. Kan? Price dekat sini tak ada lagi. So kita boleh mark dekat sini. Ni H4, kita boleh resize dia ke H1. Okay, so resize lah zone engulf ni. Nampak tak? Ni dekat sini kan? Kita boleh resize lagi. Makin kecil. Alright. So sini kalau nak resize lagi, buka M15. Pun boleh, tak ada masalah. Dekat sini ada lagi engulf lagi kecil. So dekat sini ada 2 candle engulf menelan 1 candle.
Sini. Ini yang paling kecil yang kita jumpa. Okay. So kita boleh ubah. Ni lah kalau korang nak tahu ni adalah angle lah. 2 candle ni ditelan 1. So cara nak marking dia, ada yang tanya. Ada soalan Ada yang tanya. Engulf ni kita nak marking yang menelan ke yang ditelan. So ada 2 cara. Boleh dua-dua korang nak marking. First kali korang nak marking yang menelan pun boleh. Macam saya marking yang first ni, contoh yang pertama adalah yang menelan. Okay, maksudnya saya mark ikut bearish engulf ni. Okay, ni yang menelan. Satu lagi korang boleh mark yang ditelan, yang engulf yang bullish tu, yang bullish candle. Okay, dua-dua boleh. Tapi ada benefit, ada pro and cons je lah. Okay. First kali, kalau korang mark yang menelan, apa pro dia? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah bila price datang, price sampai, okay, so korang tak miss price lah. Okay, mungkin kalau korang ambil engulf yang kecil ni, dia tak masuk pun sebenarnya. Dia ambil sini, terus dia junam. So kalau korang mark yang besar, bila price dah masuk, korang alert lah. Okay, so korang tak miss entry. Itu yang pertama. Tapi keburukan dia adalah zone dia agak besar. Okay, zone dia agak besar. Okay. Yang kedua pula, bila korang tanda engulf yang ditelan, dia punya pro dia adalah zone kecil dan risk pun kecil. Tapi dia punya keburukan adalah mungkin price tak masuk pun sebenarnya kat sini. Dia ambil di sini je. Mungkin korang akan terlepas entry lah. Itu. So macam mana nak guna? Apa yang korang perlu buat, it's up to you lah. Korang nak guna yang mana. Dua-dua boleh, tak ada masalah. So dekat sini, first kali apa yang kita belajar tadi? SNR. Okay? Bukan kita cari engulf dulu, kita kena cari SNR dulu. So dekat sini sebenarnya kita dah dapat satu breakout dah sebenarnya. Sideways, dia dah breakout. Betul tak? Sini sebenarnya dah ada SBR. So zone ni lah yang kita akan mark. Bukanlah kita cari engulf ni dulu. So kita cari resistance dulu. Ataupun kita cari support dulu. Senang cerita SNR lah. So dekat sini ada, dah turun. Betul tak? Dia bentuk satu resistance. So kita jadikan resistance ni untuk kita entry sell. Dekat next setup lah. So resistance ni diperkuatkan lagi dengan ada engulf. Faham tak? Engulf ni macam kalau korang makan Maggi lah kan. Korang makan Maggi tak ada perencah. Tak sedap lah. Betul tak? Macam tu lah. Lebih kurang. Dia nak strongkan lagi confirmation dekat resistance tu. So dekat sini, dia ambil zone engulf kita. Dan dia turun. So dekat sini sebenarnya ada satu lagi juga engulf ni. Tapi tak clear sangat. Sebab dia tak ada shadow kat atas. Tapi dia still telan lah body dia. Okay. So faham tak? Itu yang pertama lah. Okay. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, sama juga dekat sini. Contoh yang sama. Tapi setup yang berbeza lah. Di tempat yang berbeza. Okay. Sekali lagi. First kali bukan kita cari engulf. Kita cari SNR. Nampak tak? Sini kan dia buat sideways, dia break. Betul tak? Sini jadi SBR. Support become resistant. Sini adalah, okay, korang tengok dekat mana dia mula turun. Kita tengok. First sekali kita buka line chart. Oh lah korang nampak. Dekat mana dia mula turun? Dekat sini. Betul tak? Dekat yang mula penurunan ni adalah ni, yang ujung ni. Dekat dia mula penurunan ni adalah dia punya resistance. Ni support kan? Support dia dah break dah dekat sini and then dia pull back. So sini resistance untuk kita sell. Tapi kalau tak sempat kat sini pun, kita boleh mark zone ni. Okay, kita boleh mark. Sebab sini adalah zone yang still fresh. Kenapa kita kata fresh? Sebab dia baru breakout. Sebab dia baru breakout. Tak ada lagi any pullback melainkan dekat sini. Okay, faham So, sekarang ni, dia buat resistance dan dia pun buat engulf kat sini. Ni engulf lah. Dia menelan. Okay. So, kalau kita tengok di lower time frame sekalipun,
lower time frame pun kita akan jumpa satu lagi. Ni pun engulf juga. Tapi dua candle lah ni. Satu candle je. Ni pun engulf juga. Lagi lower, lagi ada engulf. Apa yang kita buat tadi? Precise lah. Precise lagi. Sampailah kita dapat sharp entry kat sini. So, korang faham tak? Okay. Faham tak? Okay. First kali apa? Kita nak buat apa? Kita cari SNR. Okay. Bila kita dah jumpa SNR, barulah kita cari engulf. Okay. Faham So, saya tunjuk lagi satu contoh last. Okay. Satu contoh last untuk kita sama-sama faham. Okay. Sekejap Okay, sini. Okay, first kali sini adalah SNR. Apa yang kita buat dulu, kita cari SNR. Okay. SNR ni wajib lah. Breakout pullback entry, betul? Betul Hanafi? Okay. So, sini adalah sideway. Betul tak sideway? Sideway dia dah break. Dia dah breakout. So, bila dia breakout, ni adalah fresh zone selagi mana price tak ada pullback lagi. Biasanya satu dua kali touch kita masih guna lagi lah. Bila touch yang ketiga, kita dah kena hati-hati. Masuk yang keempat tu possible dia break. Alright. So, ingat So, first kali, bila ada breakout, mesti ada pullback, mesti ada entry. Okay. So, kita tengok dekat candlestick. So, dekat sini. Sini zone engulf kan? Ni engulf. Okay. Dekat sini, price tak sentuh pun. Maksudnya dia tak ambil lagi. Dia tak ambil lagi. Kalau kita nak tengok kan, kita nak tengok dengan lebih detail, kita boleh filter ni di lower time frame untuk cari breakout yang lebih kecil lagi. Mana tadi? Okay, sini kan. Sekejap saya tanda ni dulu. Takut kita tak nampak. Okay, kita filter ke M15 lah, M15. Okay, M15. M15 nampak tak ada? M15 tak nampak. Okay, kita buka M5. Right. Korang boleh filter korang boleh filter sampai lower time frame selagi dia boleh lah, boleh nampak lah. Okay, right. Okay, kat sini kita ada nampaklah sikit breakout dia V nya. So saya tanda first kali tadi kita cari apa? Cari SNR, betul? Cari SNR. So ni kawasan dia lah. Alright. Dekat sini kalau korang perasan dia ada juga satu zone ataupun satu breakout. Korang pun kena hati-hati. Okay? Kena hati-hati juga. Sebab apa kena hati-hati? Sebab gold ni biasa ni dia kadang-kadang dia lajak. Dia lajak, dia tak ambil ni, dia terus ambil yang atas sekali. So kita boleh mark juga dekat sini. Kita tengoklah mana ada engulfing. Okay, kita mark. Then kita buka. Okay. So dekat sini kalau kita tengok, okay, zone ni tak ada yang touch. Okay, zone ni tak ada yang touch, tak ada lagi. Sampailah dia dapat dekat touch dekat sini. Okay, sini baru dia touch. Nampak tak? Sini baru dia ambil zone engulf kita. So, nampak tak? Dia reject. Dia bagi shadow je dalam zone engulf. And then zone atas ni pun
Loan atas ni pun engulf ni. Nampak tak? Ni engulf. So boleh mark juga. So kita tengoklah. Ada tak? Ada tak yang touch dekat sini? Ada tak? Sini. Sini dia hampir-hampir lah nak touch. Sikit lagi. Okay. Dia nyaris-nyaris lah dia nak touch. Kita buka M15. Mana ni tadi? Sekejap. Sekejap di sini. Oh sini. Okay, nampak tak? Dia nyaris-nyaris. Tadi kan sini kita dapat satu. Kita dapat sini. Satu lagi tadi breakout dekat lower time frame kita dapat dekat sini. Betul tak? Mana ni? Dia main. Kat sini. So kita boleh guna juga zone tu. Dia tak ambil lah sharp sangat ni sebenarnya. Okay. Tapi as long bila dia naik sini korang dah boleh ready dah. Sebab dekat lower time frame sebenarnya dah ada satu breakout V dekat sini. Okay. So itu untuk engulfing. So faham tak? Faham tak? So sebenarnya kita cari, saya summarizekan, first kali kita cari SNR. Okay. Kita cari SNR and then kita filter ke lower time frame untuk cari engulf. Contohnya engulf korang jumpa di H1. Okay. Boleh filter lagi, cari di M15, cari di M5. Okay. Sampailah korang precisekan zone tu, dapat zone yang kecil lah. Okay. Alright, so kita nak continue kita punya topik kita. Korang jangan keluar lagi, okay? Kita ada announcement nanti. Okay. Sekejap Okay. So, kita nak tengok martingale layer. Martingale layer. So, saya tahu mungkin ada yang tak tahu lagi kat sini. Ada yang tahu tak martingale layer tu apa? Cuba komen sikit. Siapa tahu? Ada pun tak tahu. Tak tahu pun cakap dia tak tahu. Okay, tak ada masalah. Tak tahu. Tak apa. Okay, tak tahu kita belajarlah. Tak tahu. Faham tapi tak tahu nak guna. Macam mana tu? Kan? Tahu tapi tak tahu nak guna macam mana. Baru nak belajar. Okay. Alright. So sekarang ni saya nak ajar korang. Apa tu martingale layer? Martingale layer. Martingale ni bahasa Inggeris lah. Kan? Englishnya. Okay. So first kali saya nak tunjuk setup sel. Okay. Setup sel. Okay. Katakan dekat sini dia ada Sekejap. Sekejap macam mana ni lukis? Okay, tak apa. Kita buat macam ni. Okay. So sini first bukan first R lah. Kiranya dekat sini, dekat sebelah kiri ni, okay, first left ni. Jadi saya tunjuk kat chart supaya korang faham. Sekarang ni saya nak explain teori tu. First left ni adalah dia punya resistance je. Okay, katakan ada resistance. Ada resistance dekat first left ni. Apa macam tak puas hati lah. Sekejap. Saya lukis balik supaya korang nampak. Okay. Okay. So, katakan kita nak sell. Okay. First kita nak sell. So, katakan kita nak sell. Alright. So, katakan dari sinilah kita sell. Sebab ada breakout. Alright. So, katakan kita current price dekat sini. Okay.
Ni tak ada lagi. Okay. Current price dekat sini. Price naik. So dah sampai zone kita sell. Okey, contoh sebagai contoh korang ada 200 USD ataupun 100 lah, 100. USD. Okey. 100 USD katakan. And then korang nak guna lot saya contoh je, korang nak guna lot 0.05. Okey, 0.05. So, apa yang biasanya kita buat? Okay, biasanya kita buat masuk je zone, kita terus masuk sell 0.05. Betul tak? Tapi kita tak nak buat macam ni. Okey, kita tak nak buat macam ni. Kita nak buat macam mana? So ini je martingale layer. Lot 0.05 ni kita pecahlah. Ini lot yang korang nak masuk. So pecahkan first entry korang 0.01. Second entry ataupun second layer. Second layer korang 0.02. Third layer. Adapun last layer lah kita katakan. Last layer 0.03. Lebih pula. Kita ambil 0.06 lah. Senang kira. Alright. So katakan lot korang 0.06. Okay. So pecahkan. First entry 0.01. Second entry 0.02. Dan last kali 0.03. Kenapa macam tu? Kenapa kita tak terus masuk 0.06? Okay, contoh dekat sini masuk 0.01 dulu. And then floating, katakan dia naik lagi 10 pip. Okay, satu lagi, nak layer ni make sure jarak dia 10 pip. 10 pips ni tambah lagi 0.02. So korang tengoklah, kalau sini memang last resistance, letaklah lot besar sikit dekat atas ni. So 0.03 last layer korang. Biasanya last layer ni last resistance yang kita akan letak. Okay. So katakan SL korang kat sini. Kenapa kita tak guna 0.06 terus? So kalau korang masuk 0.06, dia floating, korang akan banyak. Dia akan banyak dah floating korang. And then katakan hit SL. Hit SL, dia akan kira daripada sini. Katakan dekat sini jarak dia adalah 40 pip. Okey, katakan jarak dia 40 pips. So korang loss sini, okey. Korang loss sini dah 24 USD. Betul tak? Okey, 0.06. Betul lah, 24 USD lah. Okey, berbanding kalau dekat sini every 10 pip. Okey, saya ringkaskan. Kalau dekat sini korang masuk 0.01 dulu. Okay, first layer 0.01. And then lepas 10 pip 0.02. Last layer 0.03. Kalau kena SL pun, okay, dia akan berkurang lah. Okay, dia tak sama banyak macam ni. Sebab 0.03 sekali, last sekali layer adalah di atas sekali. So dia dekat dengan SL. Kalau kena SL pun, dia minimize lah risknya. Dia lossnya sikit lah. Compare tu, korang terus masuk besar terus. Okey, macam sini dia akan kira dari sini 0.01 darab 40 pip kan, katakan 40 pip. Betul tak? So dari sini korang baru loss 4 USD. So sini beza 10 pip pula. Okey, 0.02 darab 300 kan. So sini baru loss 6 USD. Kan, katakan dari sini jarak sini 20 pip. 200 darab 200 tu point 0.03. Sini baru loss 6 USD. So berapa kat sini? 6 tambah 6 tambah 4.
Okay, totalnya baru 16 USD. Compare tu 24 USD yang korang loss. Faham tak? Berapa persen yang risikokan dari modal? 10%. 10% je korang kena yang terbaik lah untuk risk kan. Faham? Faham tak? Okay. So, lagi sekali. Nak saya explain lagi sekali ke? Lagi sekali? Nak lagi sekali ke? Nak. Alright. So, sekali lagi. Kita ambil untuk contoh untuk buy pula. Okay. Katakan lot korang 0.06. Lot. Ni ikutlah kalau korang ada 0.1, katakan korang nak masuk 0.1, pecahkanlah 0.02, 0.03, 0.05 sampailah total lot 0.1. Ni contoh contoh 0.06. Okey, contoh. Okey. Katakan 0.06, korang ada lot 0.01, 0.02, 0.3. Okey, katakan price turun, korang lihat. Ni entry. Price turun lagi, second layer. Price turun lagi, third layer, ataupun ini adalah last layer. So, katakan sini SL korang. SL korang, jarak ni ke sini adalah, jarak dari entry point adalah 40 pips. So, kalau korang tu masuk 0.06, tiba-tiba hit SL 40 pips, korang dah loss berapa tadi? Korang dah loss 24 USD. Ingat martingale layer ni every 10 pips, setiap 10 pips. Jarak sini ke sini 10 pips. Jarak sini ke sini 10 pips. So kita tengok, cuba kita kira. 0.01 ke SL 0.01 kita darab dengan 400 point lah. 400 point sama dengan 40 pips. Kita belajar maths ni. 4 USD. Okay. So jarak tadi 10 pips kan. So 0.02 ke sini adalah 30 pips lah. So 30 pips. So 0.02 darab dengan 300. So sini adalah 6 USD. Okay. So jarak 0.03 dengan sini pula jadi 20 pips. Dengan SL dengan SL. So 0.03 darab dengan 200. 6 USD. So totalnya 4 USD tambah 6 USD 4 tambah 6 tambah 6. Okay, tambah 6 USD, totalnya baru 16 USD. Okay, compare tu korang masuk terus 0.06, korang dah save berapa USD kat sini? Korang dah save 8 USD. Inilah cara entry yang betul. Bukan layer tu korang nak masuk 0.6, layer korang tambah lagi 0.06. Layer korang tambah lagi 0.06. Lepas tu bila MC dah. Kan? Ini cara yang betul untuk layer. Okay? Faham clear tak? Clear tak? Ini contoh contoh 0.6. Kalau korang ada lot 1, pecahkanlah. Okay, masuklah 0.2 ke, dan 0.3 ke, dan sekali 0.5. Okay, dan dipecahkan. As long total lot 1. So lepas ni, nak entry kena entry macam ni lah. Okay, janganlah entry terus lot 1. Oh, pisang lah. Pisang lah kalau floating 40 pips, okay, dah 400 USD. Okay. Oh, memang pisang. Kan, kalau korang terus entry lot 1. Compare tu korang entry 0.2, 0.3, 0.5. So, macam saya kata previous class, nak trade hanya riskan 10% saja daripada account. Contohnya account korang 100 USD,
korang boleh loss 10 USD sahaja. Kalau account korang 1000 USD, korang boleh loss 100 USD saja. 100 USD ni semua setup yang korang masuk lah. Okay, janganlah korang GJ korang masuk, korang loss 100 USD. Goal korang masuk, korang nak loss 100 USD. Itu bukan 100 USD, itu dah total 200 USD dah. Kan? Bisang kan? Tak boleh lah macam tu. Alright. Okay. Faham ke? Faham ke? Okay, ni satu lagi saya share. Contohnya risk kita. Contohnya risk kita 1:2. Okay, ni saya pernah share dah before ni, tapi saya share balik lah. Contoh risk kita 1:2. Okay. Ataupun kita kata SL kita 20 pips. Ni 200 point 200 point. Dan kita punya TP kita 40 pips. Ataupun 400 point. Okay. Katakan kenapa risk and reward tu penting. Katakan kita ada 3 SL, 3 TP. 6 setup, 3 SL, 3 TP. Okay, so kita tengok dulu. First setup. Sekejap. Ada 6 1, 2, 3, 4. 4 dah lah. Okay, banyak sangat pula. 2 SL, 2 TP. Okay, contoh. Alright, contoh. So, setup yang pertama. Setup yang pertama kita TP. Setup yang kedua kita SL. Setup yang ketiga kita SL. Setup yang keempat kita TP. Nampak sama kan? Kita ada 2 win, 2 loss. Tapi sebenarnya berbeza. Sebab TP kita dekat sini adalah 40 pips. Sini 40 pips. SL kita dekat sini adalah 20 pips. 20 pips. So, kalau lot yang korang masuk 0.1, ni satu lagi syarat. 0.1 ni mesti every setup. Janganlah 0.1 korang masuk setup first. Setup second, oh dah TP, aku nak masuk 0.5. Tiba-tiba SL, terus hilang risk and reward korang. Terus tak sama. Okay, ini yang pentingnya kena lot yang sama. Okay, ini syarat dia. Okay, syarat yang sama. Syarat yang sama pula. Ini syarat dia. Alright. So sebagai contoh, kita tengok. Sini totalnya berapa? Totalnya 40 pips korang loss. Kalau korang masuk 0.2 lot lah korang loss. Betul tak? 0.2 kita darab dengan 400. So 80 USD korang loss. Kita tengok pula 0.2 darab 800. Sekejap kat sini adalah 160 USD korang win. So totalnya adalah 80 USD korang still profit. Macam itulah kiranya. Masih profit 40 pips. Betul? Faham tak? Boleh faham ke? Faham Alright. Cantik. So apa pun ni martingale layer ni penting. So kalau next time untuk signal ke apa ke nak masuk, korang boleh masuk ataupun maksimum korang masuk 0.1, jangan terus masuk 0.1. Okey, pecahkan. Okey. Alright, so kita dah settle tentang martingale. Okey. So ada pukul 11, ada satu lagi. Teknik rahsia Tok Mat. Teknik rahsia Tok Mat ni mungkin saya rasa saya sempat explain teori je dulu. Nanti next week kita akan go through detail lagi tentang Engulf dan teknik rahsia Tok Mat ni sendiri. Sebab saya nak open Q&A. Mungkin kita dalam 11.30 kita habis. Alright. So teknik rahsia Tok Mat ni saya nak tulis SOP kat korang. Okay, SOP. So saya nak korang salin lah. Okay, SOP.
So SOP-nya adalah first, ni teknik rahsia. Sekejap. Alright. SOP-nya yang first, kita mesti buka SNR, time frame, daily, H4 ataupun H1. Ni kita akan ambil yang shadow lah. Saya explain teori je nak tahu lebih detail, join next week. Alright. Kena join. First, SNR, time frame, daily, H4, H1. Kemudian nombor 2, kita tunggu price masuk SNR. Okay. Bila price dah masuk SNR tu, nombor 3 kita buka time frame M1 atau M5 and kita cari pattern rahsia. Ini yang kita nak belajar malam ni. Apa tu pattern? Pattern rahsia. Okay. So, nombor 4, buy dekat pullback at SNR. Betul, dah explain dah. Tapi saja nak ulang balik sebab ada yang first time. Okay. So, kita tengok. Contohnya macam mana? Contohnya setup sell macam ni. Kita tengok Contoh setup sell. First kali, ini pattern rahsia pattern rahsia. First kali bila kita nak sell, katakan dia buat satu support, dua support, ketiga. Maksudnya dia buat 1R, 2R, ini R yang ketiga. Kemudian price tiba-tiba break kita punya support, break kita punya support. Okay. So inilah pattern rahsia kita. S1, S2. Kalau price nak naik, saya ulang ini memang saya ulang balik. Supaya korang faham. Kalau price nak naik, should be dia tak boleh break support lah. Betul tak? Should be dia sampai sini dia terus reject, ataupun dia sampai bawah ni dia terus reject. Tapi apa yang price buat? Price reject. Price reject pula. Price break. Price break both support. So bila price break, kita mark lah di zone atas ni ataupun zone resistance. Resistance untuk kita sell, betul kan? So tunggu price datang balik and then kita akan sell in the zone. Inilah teknik rahsianya. Ini untuk sell. So untuk buy pula. Saya kalau boleh nak tunjuk kat chart tapi takut tak sempat malam ni. So saya akan bawa untuk ni ingatkan saya next week saya akan tunjuk contoh di chat sebab malam ni saya nak jawab Q&A. Alright. So untuk setup buy pula paling kurang kena break 2 support, betul. Ada 3 support pun boleh tapi minima 2 je. Dia kena break. Alright. Buy. Untuk setup buy pula dia buat resistance. Dekat sini tiba-tiba price break. Price break kita punya R1, R2. So kalau price nak turun, dia tak boleh break, dia kena reject. Ataupun dia naik atas sikit dia kena reject. Tapi apa yang price buat? Price break. Dia dah pecahkan kita punya resistance first and resistance second. So sekarang ni kita nak tunggulah. Tunggu price datang balik, kita ambil zone ni untuk zone kita, zone support lah untuk kita buy. So, dia datang balik kat sini kita boleh buy. Dengan syarat dia dah break R1, R2 dia masuk balik, kita buy. Sebab apa? Buy always di support. Setup ni dia berlaku dalam zone SNR D1 H4 ke? Kita tengok step dia. First kali kita kena cari time frame daily. Daily H4 ataupun H1. Kemudian tunggu price masuk dekat situ,
baru kita buka di M1, M5. Dia terjadi di M1 dan M5. Okey. Faham Sekejap, kita tengok. Kalau ada contoh, kita tunjuk Kita tengok dekat sini ada tak? So, kita tengok First kali SNR, daily. Ni daily. So, kita ambil shadow kan, ingat First time frame daily, H4, H1, kita ambil shadow saja. So, kita tengok di H4. Kita tengok ada tak setup ni. Okay. So, kita tunggu. Katakan kat sini nak jadi. Kita mark kat sini kan. Katakan price masuk sini, kita nak tengok. Ada tak setup? Setup di lower time frame. Buka di 5. Sekejap jauh sangat. Tak nampak lah dia punya ni. Jauh sangat lah. Saya tak boleh lah ambil jauh sangat. Sekejap. Saya ambil yang dekat. Ambil contoh yang terdekat. Sekejap Ni ada SNR. Kita tengok dekat sini. Sini macam jauh sangat. Tengok dekat sini ada tak? Pattern rasio. Sekejap ya. Okay. Sekejap saya tengok balik. First. Nak cari yang dekat lah, senang sikit. Ni biasanya kita nak cari ni, kita cari di shadow. Okay, cari di shadow. Okay. Boleh lah, sini pun yang tadi. Okay, kita guna yang tadi. So first kali, ni H4. Okay, ni H4. Okay, contoh. So H4 ni ada apa? Ada resistance, betul tak? Ada resistance. Dan sini ada shadow. So biasanya teknik ni dah akan ada shadow. Alright. So bila kita dah ada zone SNR kita, okay. Bila kita ada zone SNR, 5. M1 dapat tak? Kita tengok M1. Sekejap cari dalam M1 dapat. Hilang, tak ada. Tak ada M1, kita buat ke M5 lah. Okay. So, okay, ni contoh Alright. So, M5. So, ni setup apa? Ni setup untuk sell. Sekarang ni setup sell. So, kita tengok dekat sini. Ada tak
pattern pattern rahsia ni. Okay. So kita tengok dekat sini. Sini kita tengok. First kali, right, sini dia buat support. Okay. Right. Sini dia buat support. So, ingat tak pattern kita macam ni? Pattern kita macam ni. Okay, yang dia buat, dia break 1, 2, kemudian datang balik kita entry. Okay, mesti break 1, 2. Okay, first kita tengok kat sini. Sebab apa? Benda ni dia berlaku di lower time frame. Okay, sekali lagi Ini kita ada support kan? Kita ada support. Kita ada support. Okay. Ni sekejap, saya lukis balik. Okay. So kita ada kat sini kita ada 1, kita ada 2 support, kita ada 3 support. Okay. And then price dia break. Okay, dia break. Ni pun dia break lah ni. Maksudnya dia break. Ada 3 support yang dia break. Okay. Dia 3 support. So, kalau dia nak naik, dia tak boleh break. Dia kena reject. Dia kena reject. So, kita ambil zone ni. Zone resistor ni. Okay. Zone resistor ni untuk kita tunggu price datang balik untuk kita sell. Okay. Sebab apa? Ni adalah zone untuk kita sell, betul? So, sekarang ni kita tunggu price masuk kat sini. Kita tunggu price datang balik. Buka H1. Oh, ada sikit lagi. Okay, dia tak masuk. Alright. Okay. So, tak apalah. Ni kita miss. So, caranya adalah macam tadilah. Okay. Jadi kita tunjuk contoh lagi. Okay. Ni cara dia. First kali kita akan mark. So, bila price datang, kita sell. Macam ni dia miss. Okay, dia miss. Dia tak masuk. Okay. Ni dia tak masuk. So, kita cari lagi satu contoh yang dia masuk. Okay, sekejap kita cari. Cari lagi. Kita tengok kat sini. Right. Ini pun boleh juga. Sebab apa? Kat sini ada resistance. Okay, SNR lah. SNR. Dan kita nak entry. So, kita filter. Filter di lower time frame. Alright. Filter dulu. Lower time frame. Okay. Alright, sini nampak jelas kat sini. Okay, sini ada jelas. Yang mana teknik ni ingat balik dia naik, kemudian dia break 1, 2, support 1, support 2. Okay, so tengok kat sini. So sini kita ada support, resistor kan, dan dia break. Sini dia break 1, sini dia break 2. So kita jadikan zone ni. Untuk kita sell. Alright. So inilah zone ni.
untuk kita sell. Okay. So dapat kat sini. So biasanya first kali ingat step kita adalah kita cari SNR. Okay, kita cari SNR dulu. So bila kita dah jumpa SNR, katakan kita dah jumpa, okay, ni ada SNR. Okay, and then ni ada SNR. So waktu kita nak entry ni, kan, kita entry ni based on apa? Based on SNR sini, kan. And then bila dia dah buat pattern rahsia tadi, okay, dia dah buat pattern rahsia, kita tengok bilang chart, dia dah buat pattern rahsia. Dekat sini kita mark lah, okay, kita mark lah. So kita tunggu balik price datang. Tunggu balik price datang sini, kita terus entry. Maknanya bila dah makin SNR, tunggu price masuk, benda lancat di lower time frame. Betul. Lower time frame ni boleh guna M5, M1. Okay, sebabkan kita guna yang previous, so M1 tak dapat lah. Okay, sampai M5 je. Kalau apa awal-awal boleh tak guna. Contohnya kat sini kan, price latest, bolehlah buka M1. Alright. Saya akan ajar detail lagi next week. Alright. Next week. So faham tak? Faham tak? Sebab saya nak jawab Q&A pula. Okay. Ada pukul 11.26. Faham Okay, alhamdulillah. Alright. So kita nak tengok Q&A pula. Kita jawab. Kita cuba jawab sebanyak mungkin lah Q&A. Kita target mungkin pukul 11.40, 11.50 kita habis. Okay. S1, S2 kena jarak berapa pips? Tak ada apa? Tak ada nak jarak berapa pun. Asalkan ada S1, S2 dah okey. Dia tak ada 10 pip ke apa. Tak kisah. Alright. So, ada soalan tak? Kalau ada soalan cuba tanya di Q&A. Okay, tanya di Q&A, alright. Okay, saya tengah scroll. Price perlu close melepasi body atau sekali shadow break satu SNR. Okay, ini soalan yang pertama. Soalan pertama adalah price perlu close melepasi body saja ke atau sekali dengan shadow dikira break sesuatu SNR. Okay. Sekejap Okay. Alright. So, okay. Kita ni saya jawab So, first kali adalah tengok. Macam mana kita nak tahu SNR tu dia dah break ke tak? So, biasanya kalau kita nak tahu dia break ke tak, dia perlu break sekali body. Sekali body. Contohnya kat sini kan. Dia kena break sekali body. Kalau dia hanya break macam ni. Maksudnya kat bawah ni. Dia break support kan, tapi hanya shadow saja, tapi dia close dekat dalam, tu tak dikira break. Dia perlu break sekali body. Tapi kena tengok juga. Saya takut korang kena fake out nanti. Bila nampak macam break, tapi sebenarnya tak break pun. Dia masuk balik. So, untuk elakkan fake out, kita kena refer higher time frame. Biasanya kalau benda ni akan jadi di lower time frame lah. Fake out ni akan jadi di lower time frame. So nak elakkan fake out, refer lah H4 ataupun daily. Sebab mungkin di sini ada lagi resistance level yang sebenarnya bukan break pun. Okay, tapi dia collect price di resistance. Yang pattern rahsia tu perlu break ikut time frame mana? M1 dan M5. Ni. Tengok ni. Screenshot je Bat. Buka M1 dan M5 cari pattern rahsia. Dia perlu break di M1 dan M5. Sebab tu kita akan dapat entry yang sharp sebab kita guna lower time frame.
Alright. Okay, soalan pertama dah. Okay, harap clear. Cara tanda engulf saya dah ajar. Sesuai tengok engulf time frame berapa. Time frame H4, H1 pun okey. Daily pun ada engulf tapi besar sangat kita filter lah. So macam saya ajar tadi dah jumpa di H4, filter H1 sampai lah lower time frame. Alright. First left maknanya exactly ke kiri ke atau kena tengok lebih jauh sikit rejection kat support. Okey. Untuk first left, okey. Saya kata first left, first left. Apa tu maksud first left? Okey. Ni saya jawab soalan . First left tu adalah di kiri yang pertama. First left. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh. Kita tengok kat sini. Sini kita tengok. Sini H4 kan, tukar H1. Tengok sini. Okey, tengok yang saya tanda. Okey. So tengok dekat sini. Sini adalah support. Betul tak support? So bila price break, price turun ke bawah. Okey, bila price turun ke bawah, kita tengoklah dia break tak support sini. First left dia lah. First left ni sini. Okey, bila dia turun bawah lagi, kita tengok. Dia turun ke bawah lagi. Okey, first left ni mana? First left ni sini, support sini. Dia break tak? Dia break lagi. Okey. So sini ni samalah, ni support yang sama. Okey, and then dekat sini first left ni ada tak? Ada tak? Tak ada. Sebab apa? Sini adalah clean breakout. Dia break clean. Ataupun kita panggil sebagai traffic lah, traffic. Clean traffic. Maksudnya dia tak ada halangan langsung. So sebab tu dia start pada sini, sebenarnya dari sini je dia junam. Tapi sini dia bagi sebatang smooth je. Nampak tak? Sebatang ni smooth je. Batang ni. Okay, nampak tak? Dia bagi satu batang ni smooth je sebab apa? Sebab sini clean. Tak ada apa-apa. And then dia ada roadblock dekat sini. Sebab sini ada support. Tu yang dia break kejap. Naik balik. Sebab apa? Bila ada support dia wajib respect. Okey. Tu untuk soalan tadilah. Okay. Apa tu first left? Okey. Then okey, sekejap Entry di time frame kecil kan? Betul. Betul Entry mesti di time frame kecil. Berapa maksimum untuk martingale? Okay, ikut lot size. Okay, ikut lot size kita. Kalau maksimum lot 0.1 martingale tu kena pecahkan lah. Kena pecahkan. Okay. Sekejap, saya tengah baca soalan. Yang mana saya boleh jawab terus saya jawab je. Yang mana saya perlu lukis, saya lukis. So korang stay dulu tau. Ada announcement 5 pemenang je. Nanti kang nama korang naik tak dapat. Sekejap Okey, boleh saya tahu bila waktu kita nak guna teknik shadow entry, engulf, tendang. Yang ni agak keliru. Okey. Teknik tendang saya rasa tak ada ajar lagi, saya tak ajar lagi. Okey, nanti saya akan ajar. Okey, tadi sebenarnya waktu saya explain tu saya dah bagi tahu dah.
dia reject tu sebenarnya teknik tendang lah. Okay, dia reject and then kita jadikan zone tu sebagai zone buy ataupun zone sell. Okay, jap. Contoh sebagai contoh. Ada tak sini? Okay, jap. Jangan saya tunjuk contoh yang tendang tu. Okay, jap. Kita cari. Ada ni. Tendang ni biasa dia akan bagi shadow yang panjang lah. Okay, dia akan bagi shadow yang panjang and then kita gunakan zone yang sama untuk kita entry balik. Okay. Sekarang kalau jumpa saya tunjuklah. Itu ada banyak. Tak nampak lah. Okay, sini. Okay, sini boleh lah. Okay, H4. H4 ada shadow. So kita tengok kat sini. Ni berapa pips? Okay. Ni sini saja 60 pips dia reject. Okay. So bila dia reject 60 pips ataupun dia tendang 60 pips, kita gunakan zone yang sama. Sebab apa tau? Sini ada support. Sini ada support. Okay. Sini ada support. Dan support ni dia tendang berapa? Dia reject 60 pips. Okay. 60 pips dia reject. So kita jadikan zone yang sama untuk kita entry. Kita boleh entry kat sini. Okay, dapatlah 80 pips. Alright. Ataupun dekat sini. Sekejap. Saya tunjuk lagi contoh. Biasa dia tendang ni kita akan nampak shadow yang panjang di lower time frame. Di lower time frame memang kita nampak. Okay, yang tu dululah. Okay, buat banyak soalan. Alright. Teknik tendang, ingatkan saya next week saya akan go through. Okay. Okay, jangan saya go through dulu soalan. SOP memang kena break dua support or resistance ke? Betul. Okay. Betul. Ada 100 lebih question. Saya cuba jawab. SL letak dekat mana? Okay. Ni soalan yang penting. Saya akan jawab soalan yang penting dulu. Okay. So first kali, contoh. Saya tunjuk satu contoh sebab kita kejar masa. Okay. Contohnya korang nak buy kan. Okay, katakan price dah datang balik. Kita nak buy. Kita nak buy. So SL-nya kat mana? SL-nya biasanya kita akan letak daripada previous support. Ni support lah. Support sebelumnya 30 pips ke ataupun 40 pips. Kalau untuk gold lah. Okay, kalau untuk gold lah. Alright. So SL janganlah letak betul-betul support. Sebab nanti price datang, dia collect SL korang baru dia naik. So make sure dekat sini dah tak ada apa-apa. Okay, ataupun dekat sini ada satu support ke. So korang letaklah bawah sikit pada ni. So sebab takut kan SL price collect dulu sini baru dia junam. Biasanya kita akan tengok previous support. Support yang previous, contoh macam ni. Macam ni, previous supportnya dekat sini. Previous supportnya dekat sini. Dia kata kita entry based on engulfing. Okay. Kata kita entry sini. Entry sini based on engulfing. So, previous support kita kan letak SL bawah ni. SL mungkin bawah ni. Gitu. Janganlah letak betul-betul support. Okay.
Alright, sama juga macam resistance pun kalau kita nak sell. Okay, clear Okay, tinggal layer faham exit macam mana pula. Alright, exitnya nearest SNR. Okay, contohnya kita dah buy. Okay, contohnya kita dah buy. Ingat ingat time frame apa kita masuk. Entry dengan exit ni last week saya ada bagi tahu dah. Okay, entry-nya H1, exit-nya pun H1. Entry H4, exit H4. Macam mana? Tengoklah breakout. Okay, tengok breakout. Contohnya kita entry di H1. H1 entry buy. So TP untuk buy, TP buy apa? TP buy apa? TP buy kita kena tengok V. Okay, kenapa V? Contoh, sini ada V. Sebab bila price dah break, normally bila price datang, price akan pull back, betul? Sebab sini adalah breakout. So kita cari breakout lah. TP buy adalah V. TP sell adalah A. Contohnya ni adalah TP kita. Kita entry sini, TP kita. Entry sini, TP kita di sini. Okay, yang ada breakout. Tengoklah nearest breakout kat mana. Macam sini, kalau korang entry sini, of course lah nearest breakout di sini. Sini kan clean, tak ada apa. Betul tak? So sini jadikan take profit korang. Keep TP. Okay, sebagai contoh, satu lagi contoh. Katakan korang sell pula. Okay. Korang sell. Katakan korang sell dekat sini. Katakan korang sell dekat kuning ni. So, bila kita sell, TP kita dekat mana? TP kita adalah breakout A. Kenapa A? Sebab A kan breakout buy. Tengok Ni kan clean traffic. So, kita sell dekat sini. So, first kali, tengok sini pun boleh nak ambil TP first. Okay, sebab sini ada halangan lah, support. Okay, support. Senang cerita support. TP sell kita support. And then, sini pun boleh ambil TP yang kedua. And then next TP kat mana? Sini tak ada kan? Clean. Tiba-tiba next dekat sini. So inilah TP 3 korang. Okay, faham tak? Ataupun nak senang, dah run 20 pips, korang BE je. BE je. So, kalau price datang dekat sini, dia reject. Bermaksud dia respect support ni lah. So korang boleh close je. Okay. Tapi kalau dia break, korang hold lah. Dia break lagi, hold. Sampailah dekat support sini dan support sini. Faham ke? Faham tak? Okay. Boleh terangkan tak cara kira pips di chat? Okay, senang je. Korang tak payah kira manual lah. Boleh nak kira manual. Tapi lambat. Okay, lambat. Nak kira pips, ambil je trend line ni, trend line ni. Letak dekat hujung ni. Ikutlah korang nak kira. Contohnya korang dah buy dari sini ke sini. Berapa pips korang nak tengok? Kau nampak tak harga yang dekat tengah skrin saya, belah kiri, hujung sekali, yang tengah bergerak tu. 2535. Okey, itu maksudnya point. Okey, 2550. Maksudnya dekat situ adalah 2550 point. Okey, so pips ni adalah dalam 250 pips lah. Okey, 100 point adalah 10 pips. 100 point 10 pips, betul Akmal. Okey. Alright. Teknik tendang berapa pips yang valid? Biasanya dia tendang lebih 15 pips ke atas, kita kira valid. Macam mana tengok 2 candle engulf, 1 candle? Tak faham. Okey. Macam ni.
Dua candle engulf, satu candle Sekejap kita tengok. Ada tak contoh Okey, sini ada lah. Sini boleh. Ni dia bagi dua candle ke tiga. Tak boleh, tak boleh. Okey, sini. Tak apa. Okey. Sini. So, dua candle ni maksudnya apa? Contoh, dekat sini ada candle bullish. Sini ada bullish. So, dua candle ni, dia telan satu candle kecil ni. Dia telan satu candle merah kecil ni. Inilah namanya engulf. Bullish engulf. Okay. So, inilah dua candle menelan satu candle. So, kalau ni untuk bullish bullish. Kalau bearish pula, macam contoh. Contohnya kat sini bearish. Ni dua candle menelan satu candle engulf. Okay, maksudnya dua candle bearish dia menelan satu candle. So still consider engulf lah ni. Okay, faham So kita jadikan ni zone. Okay, untuk kita entry di sini. Kenapa tak boleh ambil SNR dekat shadow? Boleh lah ambil SNR dekat shadow. Okay, memang lagi bagus kita ambil SNR dekat shadow. Okay. First left tu mesti dekat semasa ke, price semasa ke? Yang latest lah, yang latest. Alright. So, okay, kita tengok sikit Which one? Okay. Ni contoh juga. Gold ni dia react dekat mana? Ni kat engulf. Nampak tak? Dia akan react dekat engulf. Nampak? Ni apa? Bullish engulf kan? Dia break. Dia datang kat mana? Datang juga dekat sini. So sini pun ada satu engulf juga. Valid tak engulf ni? Valid. Sebab dia tak touch lagi. So ni pun boleh jadi satu zone juga. Possible untuk gold datang balik. Okay. Alright. So saya akan ambil beberapa soalan lagi. Okay, ada yang tanya saya, apa pandangan untuk current gold movement? So kita tengok kat sini. Pandangan saya simple je. Kita refer SNR. Okay. So sini kita ada SNR. Kita ada SNR. Dan kita ada SNR. Pandangan saya, as long dia tak break resistance ni, okay, dia boleh turun lah. If dia break, dia akan naik lagi. Okay. Sebab kalau kita tengok kalau kita tengok dalam trend line, okay, bigger time frame dia memang dah break dah sebenarnya. Okay, bigger time frame dia memang dah break. Cuma kalau kita nak entry, boleh je nak entry sell as long dia still tak break kita punya resistance. Okay, so nampak tak dekat sini? Higher time frame, gold dah break. Okay, nampak tak? Dia dah break resistance sini. Dia dah break, dia dah pull back dah pun. Then dia naik. Okay, and then dia nak pergi dekat mana? Dekat sini ada resistance, dekat sini ada resistance. Kalau gold nak naik lagi, dia perlu break kedua-duanya dulu. Alright, and then bila dia dah ada confirmation, kita carilah re-entry. Okay, so kat sini dia masih sideways. Right, kita tengoklah dia pecah atas ke pecah bawah. Alright. Okay. Bagi contoh mapping cari zone. Okay, ni last soalan. Alright, last soalan untuk malam ni before saya announce pemenang.
Dan kita tamatkan kelas kita. So, kita try buat mapping mapping bersambung. Mapping untuk cari apa ni? Cari zone Okey, cari zone. Kita try mapping pair lain tak? Okey, kita try mapping GJ. Okey. Okay, ni senang ni. Ni yang berlaku tadi. Right? GJ drop ni dekat sini. Okay, dia drop satu. Okay, kita tengok. Kan, ni sini. GJ drop petang tadi. Okay, so kita tengok. Kenapa GJ drop? Alright. So first kali adalah SNR. Okay, SNR. Ni saya ajar korang daripada kita nak tengok first punya bigger picture. Buka daily dulu. So kita tengok sekarang ni price dekat mana? Price dekat atas, betul tak? Bila price dekat atas maksudnya price nak turun. Nak turun kat mana? Carilah support yang terdekat. Carilah support yang terdekat. First left. Okay, carilah support yang terdekat. Cari support yang terdekat. Okay. Itu untuk daily lah. Okay, untuk daily. Alright, so kita tengok pula H4. H4 dia bagi apa kat sini? Okay, H4 kat sini dia ada satu batang candle bearish yang membentuk bearish engulf dekat sini. Nampak tak? Dan sini ada engulf fail. Ni engulf fail lah ni. Okey. Sepatutnya bearish dia naik. Tetapi dia menurun pula. Kita tengok dekat sini. Right, tengok Ni kan bullish. Should be price naik. Dia keluar, dia naik. Betul tak? Ini apa yang terjadi? Price keluar, dia junam masuk balik. Dan kita jadikan zone ni untuk kita Untuk kita sell. Okay. Itu bigger picture-nya lah. Alright. So kita tengok pula kalau kita guna combination of trendline dan SNR sekali. Kalau kita tengok trendline kat sini, ni cara saya mapping. Alright. Korang boleh tengok lah. Dan sini juga kita ada breakout. Kita ada breakout-nya. Kita ada V, betul? Kita ada V. So, bila dah ada V, so, sekejap kita delete balik. Dekat sini, kita dah boleh entry based on trendline juga sebenarnya dan SNR. So, first kali price break. Dia dah break kita punya trendline. Dan ni support juga ni. Kalau kita tengok yang besar ni support 1, support 2. Kan dia break, dan dia naik balik. Dia pull back lah. Dia pull back dekat sini. Dia pull back dekat sini. Pull back dekat sini. So petang tadi, okay, dia U6 dekat mana petang tadi? Sini. Call apa tu? Inilah ni petang tadi. Di U6. So sini kalau tengok GJ kan, kita entry. So based on apa? SNR, dia dah breakout. Ni apa ni? Zone apa? Sini zone support become resistant. Betul tak? Kita jadikan zone. Dia pull back balik masuk zone, kita entry. So boleh tak entry? Valid lagi tak nak entry? Valid lagi. As long dia tak break ke atas. Sebab ni still zone. Ni sama juga. Saya tunjuk dekat korang Okay, first kali kita dapat entry sini. And then dia buat satu lagi breakout dekat sini. Nampak tak? So dia pun pull back. Entry lagi. So zone sini still valid tak? Valid. As long dia tak break. Selagi dia tak break resistance ini dan resistance ini still valid untuk kita sell lah. Okay. So still valid untuk kita sell. Dan sini pun ada apa dekat sini? Sini ada bearish engulf. So kita kat ni H1. Ini H1.
So kita buka, katakan lower time frame. Lower time frame ada apa lagi kat sini? Ada engulf juga, ada bearish engulf. DJ banyak bagi bearish engulf. Ni pun engulf, nampak tak? Zone yang sama lah. Buka lagi lower time frame. Filter lagi engulf. Mana engulf? Ni engulf. Jangan saya delete dulu. Okay. Ni lower time frame Ni engulf. Nampak tak? Ini engulf. So, still valid lah. So, sekarang ni confirmationnya, katakan korang sell. Katakan korang sell dekat sini. Okay. So, apa confirmation untuk korang hold? Make sure dia break support. So, bila dia dah break support, apa next? Tunggu di support bawah ni. Okay. So, faham tak? Faham Faham. Okay. So, saya rasa itu saja. Kita ada 4 minit lagi. Okay, so saya nak announce lah. Saya nak announce pemenang bertuah. Okay. Pemenang bertuah. So, ada 5 nama. Ni nama FB kot rasanya kan. Alright. So, pemenang nombor 1 adalah MFB Faris. Okay, tahniah. Okay. Nombor 2 LYNN MMA. Amboi nama kan. Oh, sorry. Ni bukan nama FB. Ini nama Zoom. Okay, nama Zoom. So, bertuah siapa yang ada dalam ni. Ini nama Zoom korang Siapa yang letak nama ni, korang menang. Then Khairil. Sekejap Khairil Baharudin. Empat. Hamzah. Okay, nombor 5. Muhammad Rizwan. Okay, so yang mana menang ni nanti PM Tok Mat kat Telegram. Okay, so kelas kita malam ni sampai pukul 12. So saya masih lagi hutang dengan korang. Saya akan perincikan tentang engulf fail, teknik rasa Tok Mat dan teknik tendang untuk next class. Alright. So itu saja untuk malam ni. So saya harap korang faham lah, and saya nak minta maaf kalau penyampaian saya ni kurang memuaskan, kalau korang still tak faham. Saya dah cuba sampaikan yang terbaik dan saya harap korang pun dapat yang terbaik. And insyaAllah kita jumpa lagi next week. So saya harap semua yang dalam ni, yang join pada malam ni, join juga next week. Sebab apa tau? Kita ni bukan kita belajar sekali terus kita faham. Tak. Kita kena belajar ulang-ulang baru kita faham. Macam kita baca sejarah lah. Okay. Chart ni pun sama juga. Dia history. History price yang always repeated. Maksudnya Forex ni dia adalah program. Program yang mana dia sentiasa berulang. Kalau korang perasan, bila kita trade, ini macam pernah nampak setup ni. Setup yang berulang. Dia sama je. So macam kita baca sejarah lah. Kalau kita baca sekali je mana nak ingat. So sama juga dengan trading. Kita kena praktis berkali-kali barulah kita ingat. Okay. So itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak pada korang yang stay sampai habis. So kita jumpa next week. Okay. So jangan lupa bagi feedback kelas malam ni. Apa yang korang belajar dan macam mana best tak kelas malam ni kan. So nak tengok sikit best tak kelas malam ni. Best, Alhamdulillah. Alright, so kita jumpa next week, okay? So kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, so nanti recording korang akan dapat lah. Okay, so boleh tengok balik. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam.